umpama seperti mana yang dia dapat dulu. Langsung tak naik walaupun sikit pun, apatah lagi nak berbuah, nak berbunga. Jadi orang luar ni siap gelak dah pada pemuda ni. Dia kata kalau macam ni tak payah datang lah, tak menjadi benih kamu tu. Bila ditunjuk depan raja, raja kata inilah orang yang layak menjadi menantu dia dan yang paling layak menggantikan tempat dia. Kenapa? Sebab masa raja tu bagi benih, semua benih tu benih yang rosak. Tak mungkin boleh hidup. Maka orang yang bawa pohon-pohon yang rindang, yang bawa pokok-pokok yang berbuah tu semua pembohong, dah ganti dengan benih yang lain. Di sini ya, cerita hikmah ini betul-betul memberi gambaran ya, bagaimana kejujuran ini. Ya, kadang-kadang kita berfikir cara lain. Rupa-rupanya nilai kejujuran lah yang sangat diperlukan dalam hidup. Dan jujur ni dengan istilahnya siddiq, ya, benar. Ini semua adalah soal hati, datang daripada dalam hati manusia. Ya, Ustazah rasa sebagai permulaan itu mukaddimahnya, boleh jadi kita boleh sama-sama meraihkan ya panggilan ataupun pertanyaan perkongsian daripada sahabat-sahabat di luar sana, insya-Allah. Saya dan untuk rakan-rakan kita, kalau ada sebarang soalan ataupun ingin berinteraksi bersama dengan Ustazah di konti ketika ini, boleh tembusi talian kita sekali lagi 0362051500, dan anda juga boleh berkunjung ke Facebook IKIM FM. Ia boleh juga menghantarkan soalan-soalan pandangan di sana. Dan insya-Allah kita dah ada pemanggil nampaknya Ustazah ya. Kita bersama dengan pemanggil pertama kita pada pagi ini. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Saya Ishak daripada Pulau Pahang. Silakan Cik Ishak cakap dengan Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Cik Ishak. Saya nak tanya Ustazah ni. Pola hati kita tu pola gosok kan. Segala-gala lah jadi ya. Ya, betul. Marah kat anak bini apa semua kan. Ya, ya. Tapi masalah saya ni nak tanya, saya tak mahu hati saya gosok. Macam mana tak mahu hati gosok tu? Saya. Baik Cik Ishak, boleh dengar di radio ya. Assalamualaikum. Okey, kita teruskan dengan pemanggil kita berikutnya. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Saya teruskan. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Linda dari Ampang. Silakan. Saya nak cakap dengan Ustazah. Ya, silakan puan. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dapat rezeki dari Allah dapat cakap Ustazah hari ini. Okey, saya cuma nak tanya saya bukan masalah, saya cuma nak tanya pendapat sebab macam suami saya ni memang susah sangat solat Ustazah. Memang kalau macam sebab umur dia pun dah nak masuk 50. So saya memang susah sangat dia nak semayang, dia nak solat. Walau kadang-kadang dia semayang tapi kadang-kadang dia rasa macam dia tak boleh semayang, dia kata dia tak boleh nak fokus. Lepas tu anak-anak saya kan jadi mula-mula kalau bila dia tengok ayah dia macam tu, dia akan cakap macam ayah tak semayang tak apa, okey je. So saya nak tanya pendapat Ustazah, apakah cara yang terbaik untuk saya, macam mana saya nak nasihat suami dah, nasihat dah kan, dia tak dengar. So dengan anak-anak tu macam mana kita, sebab saya tak nak nanti tunjuk ayah tak baik, saya tak mau macam tu kan. Jadi saya nak tunjuk macam mana saya nak suruh dia orang sentiasa ingat beriman, bertakwa bahawa Allah tu kita mesti sujud kepada Allah. Macam mana pun keadaan kita. Terima kasih. Baik. Ya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan pemanggil berikutnya. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Yusri. Silakan Cik Yusri cakap dengan Ustazah. Ya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati saya ni selalu saya tanya Ustazah lah. Hati saya ni selalu macam kita tengok orang ni, kita suka pandang benda tu tak elok lah kepada seseorang tu kan. Kita tak mengata mulut tapi hati kita berkata kenapa dia ni tak bertudung gitulah contohnya. Ya, betul. Jadi apa nasihat Ustazah supaya hati saya ni menjadi lebih tak begitulah maksudnya. Baik, terima kasih Cik Yusri. Assalamualaikum. Baik, kita boleh terus Ustazah bagi pandangan terhadap 3 persoalan ini. Yang pertama sekali persoalan daripada Encik Ishak. Terima kasih Tuan Haji yang bertanya apakah saranan Ustazah ya untuk supaya hati kita tidak rosak. Dan bukanlah ini saranan saya, sebaliknya saya melihat pandangan-pandangan para ulama yang menyebut di sana bahawa titik awal kepada kesihatan hati, titik awal pada kesihatan hati yang pertama sekali ialah cahaya tauhid kepada Allah.
Kita kena faham sangat bahawa soal akidah, soal tauhid harus ditanam dengan sebegitu mantap dalam hati seseorang. Sebab dia akan ada implikasi dalam seluruh kerja buat kita di atas muka bumi ini. Yang kedua, untuk menjaga supaya hati tidak rosak berkait dengan amanah. Amanah dari siapa? Amanah dari Allah. Dia berkait dengan hukum hakam Allah, perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, zikrullah, mengingati Allah. Ya, kita pastikan sedaya upaya dalam apa jua yang kita lakukan, kita duduk dalam kerangka zikrullah. Kenapa saya kata kerangka zikrullah? Supaya tidak ada orang yang mengasingkan pekerjaannya dengan zikrullah. Ya, dia kata, ustazah, saya pukul 8.30 pagi sampai 4.30 pagi pergi kerja. Kerja dekat mana? Oh, jual sayur dekat pasar. Jual sayur dekat pasar pun zikrullah. Selama mana kita mengetahui bahawa pekerjaan yang kita lakukan ini adalah sebagai satu ibadah untuk mencari nafkah yang halal, ya, beri nafkah kepada anak isteri, dan dalam kita berniaga sama sekali kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Sebab kita nak mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan cari rezeki tadi. Ya, dengan 3 perkara ini sebagai asas sangat, ya, sebagai asas untuk seseorang menjaga kemurnian hati dan akidahnya, ya, kemurnian jiwanya, supaya hati ini tidak rosak dan tidak sakit. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kita kena faham bahawa hati ini banyak pintunya. Ya, pintu-pintunya yang boleh dimasuki oleh syaitan. Jadi kadang-kadang, ya, sebenarnya sangat dituntut kepada kita untuk bagi satu ruang dalam hidup. Mungkin 1 hari sekali, mungkin seminggu sekali, untuk kita melihat agak-agaknya pintu-pintu yang mudah dimasuk ke syaitan ni kita dah tutup ke belum? Katalah Nik, ya, kita ni orang kaya, rumah kita banyak pintu. Ya, kalau orang sederhana, pintu depan, pintu belakang saja, ya. Tapi rumah kita ni banyak pintu. Tak mungkin kita boleh tidur malam sebelum kita pastikan pintu-pintu semua dah tutup. Kalau tak tutup, masuk pencuri. Bila masuk pencuri, bukan setakat pencuri itu akan ambil barang kita, tapi pencuri itu boleh menguasai kita, ya, boleh bunuh kita dan sebagainya. Maka itu satu gambaran analogi kepada hati manusia. Ya, kita perhatikan apakah pintu-pintu yang boleh dimasuk ke syaitan kita dah tutup ke belum? Pintu yang bagaimana? Pintu riaknya, pintu ujubnya, pintu marahnya, ya. Tapi kalau kita perhati, Allahu Akbar, kita ni kena tutup pintu riak ni. Ya, jangan buat amal ibadah kerana mengharapkan pujian dan sebagainya. InsyaAllah, ya, kerja untuk menguruskan hati akan lebih mudah, insyaAllah. Soalan yang kedua, puan apa tadi ni? Ustazah lupa. Puan Ida, ya, tentang bagaimana, ya, suami tidak solat, kemudiannya anak-anak melihat keadaan itu. Dan saya faham sebagai seorang ibu, kita tak nak merendahkan, ya, nilai kedudukan ayah tu, walaupun sebenarnya ayah itu sendiri yang merendahkan nilainya di mata anak-anak. Ya, jadi ustazah menganjurkan, ya, bahawa di sana ada secara indirect, secara tidak langsung kita boleh menjelaskan kepada anak-anak, ya, cadangan ustazah melalui kisah-kisah para anbiya. Ya, kita di sana ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang berdakwah kepada ayahnya. Nanti anak-anak akan faham, oh, tak semestinya yang ayah kita buat tu semua betul. Hatta Nabi Ibrahim sendiri, ayahnya tak betul, Nabi Ibrahim dakwahkan. Ya, kemudian banyaklah kisah-kisah yang lain, ya, yang secara tidak langsung kita boleh menggambarkan ini suasana yang berlaku di dunia ini, yang anak kita harus sedar, ya, bukan selama-lamanya dia melihat apa sahaja yang ayahnya buat betul, tetapi dia harus tahu, ya, yang betul, yang hak itu tidak dikenali dengan orangnya, tetapi yang hak itu kita kenali dengan wahyu Al-Quran, hadis, ya, Nabi SAW. Yang ketiga, persoalan daripada Encik Yusri. Ya, bila tengok orang lain, ini bukan Cik Yusri saja, siapa-siapa pun kat luar sana ni, kadang-kadang cepat laju je lintasan hati tu bila lihat orang tak tutup aurat, ya, orang yang kita tak senang hati tengok dia, hati tu akan mengata teruknya dia dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, memang ustazah bertujuan, ya, dalam menyebut soal hati ini untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya kalau hati di antara ciri-ciri hati yang paling baik ini ialah hati yang ada sifat tawaduk.
Ya, sifat merendah diri. Sebab itu Ibnu Athaillah As-Sakandari juga menyebut dalam hikmahnya, ya, dia kata tanamkan dirimu, idfin wujudaka fi ardil khumul, tanamkan diri kamu di atas tanah kerendahan. Kerana tidak ada satu benda pun, tidak ada satu pokok yang menjulang naik ke langit. Tidak ada bangunan yang menjulang naik ke langit kecuali foundation yang di bawah. Sangat kukuh. Sebab itu bila mana seseorang itu tawaduk kepada Allah, rendah diri dengan Allah, Allah akan angkat dia menjulang ke langit, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, dalam hal yang melibatkan Encik Yusri tadi, ya, dan sesiapa jua yang berkenaan, ya. Kadang-kadang kita bimbang kalau kita ini ada pula rupa-rupanya rasa kesombongan dengan hidayah yang kita dapat. Ya, apatah lagi kalau kita nak masuk dalam arena dakwah, ya, kalau kita boleh melihat